kepercayaan diri dan cintai diri sendiri. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Perbadanan Pembangunan Kampung Baru PKB memohon kerjasama warga kota agar mematuhi peraturan dan tidak berbasikal semasa melalui pintasan Saloma di Kuala Lumpur bagi memastikan keselamatan pengunjung serta memelihara struktur merucu tanda ibu kota berkenaan. PKB menerusi satu kenyataannya mengingatkan bahawa penunggang hanya dibenarkan menuntun basikal semasa melalui laluan pejalan kaki bertingkat ikonik sepanjang 370 meter yang menghubungkan Kampung Baru ke KLCC tersebut. Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM akan mempergiatkan lagi sesi penerangan program imunisasi COVID-19 kebangsaan secara turun padang khususnya di kawasan luar bandar bagi memastikan tiada yang ketinggalan menerima vaksin itu. Sehubungan itu, Menteri Bertanggungjawab Datuk Saifuddin Abdullah berkata ia boleh dilakukan oleh pihak Jabatan Penerangan menerusi unit bergeraknya Info on Wheels. Selain KKMM juga bersedia membantu sekiranya diperlukan bagi proses pendaftaran vaksin secara manual, terutamanya di kawasan tiada capaian internet. Akhir sekali, Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik JSPT menafikan seorang penunggang motosikal dikenakan tindakan saman atas kesalahan lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh tetapi kerana gagal mempamerkan LKM. Pengarah JSPT Bukit Aman, Datuk Azizman Alias berkata penunggang itu dikenakan tindakan saman di bawah Seksyen 20-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 di kilometer 11.9 Jalan Labuhan Dagang Nilai semasa sekatan jalan raya pada Jumaat lepas pada pukul 8.45 malam. Jelas Datuk Azizman lagi, hasil semakan mendapati bahawa LKM dan insurans motosikal terbabit masih sah tetapi lesen memandu penunggang motosikal iaitu orang kena saman telah tamat tempoh pada 26 Disember tahun lalu dan hanya nasihat sahaja diberikan oleh pihak polis. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Berita seterusnya akan ke udara pada pukul 12 hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Semua pendengar dijemput untuk menyertai satu kaji selidik yang dijalankan oleh Radio IKIM. Tempoh kaji selidik ini bermula 1 Mac hingga 31 Mac 2021. Caranya mudah sahaja. Layari laman web www.ikim.my/kaji selidik dan jawab semua soalan yang dikemukakan. Jadi tunggu apa lagi? Kunjungi segera laman web www.ikim.my/kaji selidik. Kapsul Masa. Pada 7 Oktober dalam tahun 2013, program demonstrasi pelupusan Al-Quran telah diadakan di pekarangan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Program tersebut merupakan anjuran unit kajian media, bahagian perancangan dan penyelidikan bersama Kementerian Dalam Negeri KDN yang telah terlibat dalam menilai peralatan pelupusan Al-Quran yang diperkenalkan oleh Kumpulan Inovasi Kreatif Jabatan Agama Islam Johor. Alat pelupusan Al-Quran ini diperkenalkan bertujuan untuk mengurangkan kos yang tinggi sebelum ini sekaligus dapat memartabatkan keagungan Al-Quran melalui proses pelupusan secara teratur dan sistematik mengikut prosedur dan garis panduan yang ditetapkan mengikut syariat serta menjaga kesucian Al-Quran. Selain itu, program tersebut juga dapat memelihara kemuliaan Al-Quran dan hadis di samping menerapkan kerja pelupusan sebagai satu bentuk ibadah bagi memenuhi tuntutan fardu kifayah. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil awwalin wal akhirin
وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi. Salam aspirasi untuk semua sahabat pendengar IKIM. Tak kira di mana jua anda berada, alhamdulillah waktu ini kembali bersama saya Nur Hayati Paradi untuk perkongsian aspirasi 10.1. 3 jam insya-Allah bersama dengan Yati untuk perkongsian kita menerusi aspirasi edisi Selasa. Apapun, saya doakan semoga semua sahabat pendengar IKIM dalam rahmat dan juga dalam kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah semoga Allah berkati hari-hari sahabat-sahabat pendengar IKIM, terutama sekali di bulan Syaban ini, dan nantinya Allah temukan semua dengan bulan Ramadan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan hari ini bersama dengan Yati untuk 3 jam. Tadi 4 jam dah pun bersama dengan Warna Pagi. Diwarnakan oleh sahabat-sahabat kita Warna Pagi. Kita ada Sufian Amrin dan juga Hazwan Shah. Terima kasih pada mereka berdua. Harapnya apa jua perkongsian dalam Warna Pagi itu memberikan kita semangat untuk melonjakkan lagi momentum kita melakukan yang terbaik dalam kehidupan insya-Allah. Paling kurang hari ini kita adalah lebih baik daripada semalam insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk sahabat dengar, kita bersama dengan Yati kejap lagi kita akan mulakan perkongsian kita. Kita ada rancangan syariah dan perundangan, dan kali ini kita akan bersama sekali lagi Encik Muhammad Asham Ahmad, Fellow Kanan Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Yang mana menariknya hari ini Encik Asham akan bincangkan, kita nak kongsikan tentang feminisme, tapinya kali ini kita nak perluaskan ia dalam skop bagaimana feminisme ini nak diislamkan. Mungkinkah feminisme ini diislamkan? Itu kita akan kongsikan jawapan bagi persoalan tersebut dalam perbincangan kita kejap lagi. Sangat menarik untuk sama-sama anda ikuti secara langsung di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM, dan pastinya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Tapi sebelum tu, kita nak dengarkan sedikit sedutan perkongsian Encik Asham Ahmad minggu lalu dalam syariah dan perundangan bila kita sentuh berkenaan dengan gerakan feminisme ini. Ataupun kekurangan fizikalnya, termasuk juga golongan OKU. Ada golongan yang tertentu memiliki keadaan yang tertentu yang menyebabkan mereka memiliki kekurangan fizikal. Adakah mereka ini patut dibezakan dan dinafikan peluang? Ini persoalan yang mereka bangkitkan apabila membicarakan tentang kesamaan.
Kesamaan, kesamarataan dan sebagainya. Itu minggu lepas kita bincangkan tentang itu, dan kali ini kita nak bincangkan tentang mungkinkah fenomisme ini diislamkan. InsyaAllah kita akan kongsikan kejap lagi. Untuk sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama dengan Yati, dan kita mulakan sebagai pembuka tirai tugasan untuk aspirasi ini. Sebelum kita nak masuk melangkah untuk rancangan pertama Syiar dan Perundangan bersama dengan Encik Ahsan Ahmad, kita ada Fadil Faiz featuring Malik Suhaimi dengan Carilah Aku di Neraka. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Mentafsir dengan bijaksana kematian
Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih pada sahabat pendengar yang terus setia bersama kami di Radio IKIM untuk perkongsian pertama, rancangan pertama dalam Aspirasi 10.1 kita ada syariah dan perundangan. Dan Masya Allah, sekali lagi kita bawakan kepada sahabat pendengar untuk membincangkan berkenaan dengan gerakan feminisme. Kita ada tak lain tak bukan Encik Muhammad Asham Ahmad, fellow kanan di Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia di hujung talian saat ini. Assalamualaikum Cik Asham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi untuk bersama sekali lagi dalam syariah dan perundangan hari ini nak membincangkan berkenaan dengan feminisme. Dan tajuk hari ini dia memang agak panas sikit, tapi insya-Allah untuk dapatkan pencerahan yang terbaik daripada Encik Asham, kita bawakan tajuk tentang mungkinkah feminisme diislamkan. Itu satu persoalan, tanda soal besar kat situ. Mungkinkah kan? Yeah. Jadinya dari awal lagi perbincangan tentang gerakan feminisme ni, Encik Asham telah terangkan secara ringkasnya, feminisme ini adalah satu fahaman yang menuntut persamaan hak untuk wanita, satu teori sosial dan gerakan politik yang mendorong persamaan hak tanpa mengira jantina dalam setiap aspek kehidupan, sama ada peribadi ataupun masyarakat. Cumanya kita nak memandangkan, nak lihat pandangannya dari sudut agama bagaimana. Adakah wujud sebenarnya feminisme Islami? Encik Asham, mungkin awalnya ni kita berikan sedikit mukadimahnya. Silakan. Ya, terima kasih Yati. Di atas pengenalan yang diberikan itu, alhamdulillah kita sudah masuk minggu yang keempat perbincangan kita tentang feminisme ni, iaitu tentang dasar-dasar pemikiran feminisme yang kita tahu bermula sebagai reaksi orang barat terhadap layanan yang diterima oleh kaum wanita di dalam sejarah mereka, dalam pengalaman hidup mereka. Tapi walau bagaimanapun, gerakan feminisme ini sudah mula mendapat tempat juga di luar negara-negara barat. Dia tidak lagi terhad kepada negara-negara di sebelah Eropah, akan tetapi negara-negara yang sedang membangun di Afrika, di Asia, termasuk juga negara-negara Islam, juga sudah kita dapat lihat golongan-golongan yang kononnya memperjuangkan hak wanita di atas nama gerakan feminisme. Kita tidak mempersoalkan hak untuk memperjuangkan keadilan sesiapa sekalipun. Keadilan mesti diperjuangkan, kerana di dalam Islam keadilan itu adalah tuntutan. I'dilu wa aqrabu littaqwa. Hendaklah engkau melakukan keadilan, kerana hendaklah engkau sentiasa berlaku adil, kerana yang demikian itu adalah lebih dekat kepada takwa, sifat takwa. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi." Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman ke atas diriku. Maknanya aku mengharamkan diri aku sendiri untuk melakukan kezaliman. Maknanya tak boleh, haram bagi aku untuk melakukan kezaliman. Tidak mungkin Allah Ta'ala menzalimi makhluknya. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا. Dan aku juga jadikan kezaliman itu haram dilakukan sesama kamu. فَلَا تَظَالَمُوا. Maka janganlah engkau menzalimi antara satu sama lain. Maknanya tidak boleh kita saling menzalimi satu sama lain. Allah Ta'ala sendiri tidak menzalimi kita. Macam mana kita nak menzalimi sesama kita? Allah Ta'ala haramkan perkara itu. Termasuklah juga secara sama ada kezaliman itu kepada lelaki ke, kepada wanita ke, kepada kanak-kanak ke, kepada haiwan sekalipun. Hatta kepada tumbuh-tumbuhan sekalipun tidak boleh kita melakukan kezaliman. Itu isu yang sebenarnya. Isu kezaliman adalah isu sampai bila-bila pun mesti diperjuangkan.
Tetapi feminisme ini isu ideologi. Feminisme ini sudah ada di situ ideologi. Jadi persoalan kita adalah persoalan dasar-dasar ideologi ini. Yang itu kita bagikan tajuk perbahasan kita itu dasar-dasar pemikirannya itu. Jadi apakah yang menjadi dasar pemikiran gerakan yang menamakan diri mereka feminisme ini, ataupun yang dinamakan dengan feminisme ini? Kerana mereka inilah yang mendakwa sebagai seolah-olahnya wira, seolah-olahnya sebagai pembela, pejuang. Okey, adakah benar mereka ini pejuang wanita, ataupun dalam perjuangan itu mereka sebenarnya juga melakukan kesilapan sehingga merosakkan perkara yang lain? Ini persoalannya. Dia boleh juga jadi dengan sebab sedikit kerosakan, tetapi kerana tidak betul caranya, maka dia bukan memperbaiki keadaan, tetapi keadaan menjadi lebih buruk. Contoh, saya bagi contoh macam mana? Contoh reaksi yang kata orang overreact terhadap sesuatu. Katakanlah kita melihat ada titik-titik hitam di dinding. Dinding rumah kita tu putih, bersih. Tiba-tiba kita lihat ada bekas-bekas titik-titik hitam. Katakanlah anak-anak kita main pen ke pensel ke, ada conteng kat dinding tu, ada nampak dinding yang putih tu dah ada titik-titik hitam sikit aja. Maka kita pun pergi ambil berus besi, ambil klorok, ambil sabun yang paling kuat, kita pun sental dinding itu. Kerana nak hapuskan titik-titik yang hitam tu. Apa jadi? Habislah satu dinding. Habis dengan cat-cat tu tanggal. Jadi yang asalnya sikit aja. Tetapi kerana kita tidak berhemah di dalam tindak balas kita itu, maka yang nak dihapuskan itu bukan setakat dia yang hapus, dengan benda-benda lain sekali, termasuk cat-cat dinding yang sebelum ni cantik itu habis rosak. Itu overreact. Jadi begitu juga dengan masalah membela nasib wanita ini. Jadi di sini ada persoalan ideologi yang dijadikan asas kepada gerakan yang dinamakan feminisme ini. Jadi kaum feminis ini, mereka berpandangan bahawa segala bentuk kekangan undang-undang dan budaya, dia marah betul dengan undang-undang dan budaya terhadap wanita hendaklah dihapuskan. Bagi mencapai persamaan itu, poin asalnya adalah equality. Matlamat asal dia nak capai adalah lelaki dan wanita hendaklah equal, hendaklah sama. Jadi kalau sama maksudnya apa? Sama dari segi budaya, sama dari segi undang-undang. Jadi kalau ada undang-undang yang tidak sama kepada lelaki dan wanita, maka undang-undang itu mesti dihapuskan. Budaya juga begitu, tidak sama dari segi layanannya terhadap wanita, maka dia juga hendaklah dihapuskan. Jadi termasuk apa yang mereka nak hapuskan adalah agama. Kerana ini adalah suatu gerakan yang berasal daripada rahim pemikiran barat. Kerana dalam kesedaran masyarakat barat yang sekular itu, agama itu adalah sebahagian daripada kebudayaan ataupun culture. Yang ini kita nak kena faham. Dalam konteks pemikiran orang barat, agama itu adalah sebahagian daripada culture. Maknanya apa? Maknanya itu adalah social construct. Sesuatu yang dicipta oleh manusia. Maknanya agama itu sendiri dicipta oleh manusia, dan agama itu telah digunakan oleh manusia untuk menindas wanita. Melalui apa yang dinamakan sebagai syariat, melalui apa yang dinamakan sebagai fikih, mereka mula menyerang. Jadi sekarang ni
asalnya kata nak memperjuangkan nasib wanita, keadilan untuk wanita. Sekarang ni tanpa disedari ataupun disedari, sebahagian daripada mereka ini mula menjalankan jarum-jarum yang sangat halus dan berbahaya. Mereka mula menyerang dasar-dasar agama, mereka mula menyerang syariat, mereka mula menyerang akidah Islam, dan menganggapnya sebagai hasil ciptaan manusia. Ini agama itu sendiri pun hasil daripada patriarki. Hasil daripada orang lelaki. Maknanya agama ini ciptaan orang lelaki. Dan di dalam ciptaan orang lelaki ini, wanita dijadikan sebagai mangsa mereka. Jadi kalau kita lihat sedemikian, maka istilah yang dinamakan sebagai feminisme Islami itu adalah merupakan suatu istilah yang bercanggah. Macam mana kita nak katakan benda itu Islamik? Jadi orang gunakan istilah Islamic feminism, Islamic. Akan tetapi apa yang mereka buat adalah cuba meruntuhkan Islam daripada dalam. Ini adalah suatu oksimoron. Dia adalah pada hakikatnya suatu idea asing, satu ideologi asing yang cuba dibawa masuk. Ideologi asing ni daripada luar. Tentulah daripada luar. Cuba dibawa masuk dan kononnya diberikan nama Islam. Cuba diislamkan. Itu yang dia kata Islamic feminism. Tetapi macam mana kita nak mengislamkan sesuatu yang tidak mungkin boleh diislamkan, kerana idea itu pada asasnya adalah pemikiran ataupun andaian-andaian yang bertentangan dengan pandangan alam Islam sendiri. Itu dia. Serius lah benda ni kena pandang sebenarnya kan. Jadi bila benda dah jadi ideologi, ini persoalannya. Kita jangan kelirukan di antara perjuangan kita membela nasib wanita ataupun nasib sesiapa sahaja. Yang tu kita jangan kelirukan. Keadilan itu jelas dalam Islam, keadilan mesti dipertahankan. Tak kira lelaki ataupun wanita. Bahkan kita lihat contoh dalam kes Sayyidina Umar. Sayyidina Umar adalah merupakan seorang khalifah yang sangat hebat, sangat garang, kita kata. Syaitan pun, iblis pun takut, mengikut satu riwayat. Iblis pun takut dengan Sayyidina Umar. Jadi begitu. Tetapi dalam soal keadilan terhadap wanita, apabila Sayyidina Umar mengeluarkan suatu arahan yang dilihat oleh seorang wanita bercanggah dengan kepentingan orang perempuan dalam soal mahar, maka perempuannya itu membantah. Berani dia bantah di hadapan Sayyidina Umar. Apakah itu bukti? Apakah yang dibuktikan daripada peristiwa itu? Membuktikan bahawa di dalam Islam wanita itu diberikan hak untuk menyuarakan pandangan mereka di hadapan pemerintah yang paling tinggi, iaitu Khalifah Umar Al-Khattab. Masih didengar. Dan apabila dia berhujah dengan jelas, Umar pun tak boleh nak jawab. Maka Umar mengakui Umar salah, perempuan ini betul. Masya Allah. Jadi begitu. Kerana hak untuk menentukan mahar itu hak perempuan. Umar walaupun dia sebagai khalifah, dia tak ada hak untuk campur. Perempuan jangan bagi mahar macam ni, tak boleh. Kena bagi mahar rendah-rendah. Itu hak dia. Kalau dia nak tinggi, itu hak dia. Kalau lelaki itu tak mahu, jangan kahwin dengan dia. Tapi itu hak dia untuk menetapkan berapa mahar yang dia mahu. Itu satu contoh bagaimana hak wanita itu diraikan. Pandangan mereka diraikan. Pandangan mereka itu diraikan dan dihormati. Betul. Itu dalam Islam lah. Jadi sebab itu pentingnya untuk kita memahami sejarah kita, agama kita, tamadun kita dengan baik, dengan mendalam. Betul. Supaya kita tidak mudah terpengaruh dengan idea-idea asing yang kita tidak pasti
dasar-dasarnya itu apa. Ya, cakap tentang dasar-dasar, kejap lagi kita nak kongsikan juga tentang dasar pemikiran desakan feminis ni bagaimana dan bagaimana sebenarnya feminisme ni di Malaysia. Senario di Malaysia pula bagaimana supaya kita lebih dekat dengan kita, supaya kita lebih faham dan kita lebih cakna, dan satu lagi keduanya kita lebih berwaspada, insya-Allah. Kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk rakan pendengar jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami menerusi syariat dan perundangan. Selamat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini bersama menerusi perkongsian syariah dan perundangan. Bersama dengan kita ada Encik Asham Ahmad, merupakan fellow kanan di Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Hari ini persoalan kita tentang mungkinkah feminisme diislamkan, dan tadi dah kita kongsikan sedikitlah sampai ke hujung tu kita nak cerita tentang dasar pemikiran Islamic feminis ini. Bagaimana sebenarnya Encik Asham? Ya. Islamic feminisme itu nama yang mereka dakwa kan. Nama yang mereka sendiri dakwa bawa. Mereka letakkan. Letakkan. Macam tahu cop halal sendirilah. Cop halal yang kita kena persoalkan. Cop halal ni sah ke tidak halalnya? Jadi bila mereka kata mereka membawa perjuangan wanita di atas landasan Islam. Sebab itu mereka namakan diri mereka feminisme Islami. Jadi kita nak kena menyelidiki apakah dasar pemikiran mereka itu sesuai dengan Islam. Kalau sesuai, barulah mereka boleh mendakwa mereka itu Islamik ataupun Islami. Tapi kalau tidak, maka kita kena nafikan. Jadi kalau kita lihat gerakan yang dinamakan sebagai feminis Islami atau Islamic feminis ini
secara umumnya diasaskan kepada 3 andaian. Dia ada 3 andaian. Yang pertama, dia mengandaikan bahawa aturan kemasyarakatan ataupun social arrangement yang menggariskan kedudukan dan tugas lelaki dan wanita bukan ditentukan oleh undang-undang tabi'i maupun agama. Ini yang pertama. Dia kata ini bukan daripada agama. Bukan daripada agama yang menentukan lelaki boleh buat ni, lelaki memberi nafkah contohnya, perempuan lebih kepada kerja-kerja domestik contohnya. Ini bukan daripada agama, dia kata, ataupun daripada undang-undang tabi'i. Tetapi ini adalah merupakan social construct, sesuatu yang diputuskan dalam masyarakat secara bersama. Tetapi dia diputuskan bagaimana? Diputuskan oleh orang yang kuat lah. Siapa yang kuat? Orang lelaki. Orang lelaki. Jadi orang lelaki lah sentiasa dianggap sebagai oppressor, sebagai penindas. Dan orang perempuan itulah sentiasa di pihak yang lemah, yang ditindas oleh lelaki. Ini teori yang menjadi asas kepada gerakan feminisme ni. Sentiasa ada class struggle. Jadi sentiasa tidak ada keharmonian antara struggle, sentiasa berlaku pergolakan di antara kelas, dan wanita itu dianggap sebagai satu kelas masyarakat. Lelaki itu satu kelas lain. Tak ada kerja lain. Wanita dan lelaki ini nak bergaduh saja. Lelaki ini nak menindas wanita, nak menganiaya wanita, nak memanipulasi wanita. Itu saja yang mereka fikirkan. Jadi bagi mereka, hatta yang dikatakan sebagai undang-undang dan peraturan itu sendiri sebenarnya hanyalah ciptaan lelaki untuk menindas wanita. Termasuklah undang-undang agama yang kita namakan sebagai syariat itu. Yang kedua, dia kata bahawa aturan ini, aturan-aturan yang dibuat ini, memberikan kelebihan kepada kaum lelaki, dan oleh itu tindakan bersepadu hendaklah diambil bagi menukarkan aturan ini kepada suatu bentuk aturan baharu yang lebih adil dan saksama. Mereka tidak sembunyikan. Maknanya ini undang-undangnya tidak adil, ini peraturan ini tidak adil, ini yang dinamakan sebagai syariat yang kononnya diasaskan kepada fikih Islam itu semuanya adalah merupakan social construct yang dicipta oleh orang lelaki. Ia tidak adil kepada wanita, tidak membawa kepada kesaksamaan, maka ia hendaklah dihapuskan, ia hendaklah digantikan dengan suatu sistem pemikiran yang baru, hendaklah digantikan dengan undang-undang yang baru yang lebih adil dan saksama. Itu secara dasarnya. Jadi sekarang ni apa yang dinamakan sebagai feminisme Islami itu sudah menjadi suatu fenomena global. Dan dia mempunyai rangkaian aktivis yang bergerak merata-rata di seluruh dunia. Dan mempunyai sokongan dan dokongan berbagai-bagai pihak. Dia ada rangkaian. Dan biasanya mereka ini disokong oleh pihak-pihak yang berkuasa pada negara-negara barat. Sokongan keuangan dan sebagainya. Salah seorang kita panggil pemikir lah, tokoh pemikir gerakan feminis ini, iaitu Ziba Mir Husaini. Beliau adalah merupakan orang Iran. Dia orang Iran, perempuan Iran. Beliau menyifatkan Islamic feminism ini sebagai a new way of thinking. Maksudnya satu cara berfikir yang baru. A gender discourse that is feminist in its aspiration and demands. Suatu wacana gender yang bersifat feminis dari segi aspirasi dan tuntutannya. Sama dengan feminis di barat itu. Yet Islamic in the language and source of legitimacy. Yang ini. Akan tetapi dia juga pada masa yang sama Islamik dari segi bahasa yang dia gunakan. Tengok.
Maknanya dia ambil Maknanya- bahasa sajalah. Dia tu ambil digunakan. bahasa macam kosmetik sajalah. Dan source of legitimacy dan sumber keabsahannya. Jadi kita nak kena tengoklah betul ke legitimate. Betul ke sah apa yang mereka katakan itu sebagai Islamik. Jadi kalau kita nak pergi secara lebih kita nak zoom sikit lagi. Salah satu daripada pertubuhan feminis yang dimaksudkan itu, yang dimaksudkan oleh Ziba Mir Husaini, dan dia sendiri menyertainya adalah suatu gerakan yang berpusat di Malaysia, namanya Musawah. Berpusat di Malaysia. Berpusat di Malaysia, namanya Musawah, yang menyifatkan dirinya sebagai satu gerakan global bagi menuntut kesaksamaan dan keadilan dalam keluarga Islam. Dia sudah mengisytiharkan dirinya sebagai suatu gerakan global bagi menuntut kesaksamaan, equality lah. Jadi apa dan yang dibawa oleh keadilan dalam yang ni kita nak bawa dalam perbincangan kita sedikit pada minggu ini, dan mungkin juga kepada minggu yang terakhir minggu depan kita nak lihat apa yang mereka minta dan apakah reaksi kita terhadap dakwaan-dakwaan mereka itu. Jadi sedikit tentang gerakan Musawah ni, kita nak bagi pengenalan. Jadi Musawah ini berpusat di Malaysia seperti saya sebutkan tadi. Dia telah dilancarkan pada bulan Februari 2009 hasil daya usaha pertubuhan Sisters in Islam. Jadi cadangan awal penubuhan Musawah ini telah dikemukakan di International Consultation on Trends in Family Law Reform and Muslim Countries, anjuran Sisters in Islam yang diadakan di Kuala Lumpur pada bulan Mac tahun 2006. 2006 lagi. Barulah juga. Jadi apakah tujuannya? Tujuannya untuk mewujudkan satu jaringan kerjasama pertubuhan-pertubuhan wanita dunia Islam dalam rangka menganjurkan perubahan ataupun reform terhadap undang-undang keluarga Islam. Dia punya targetnya adalah kepada undang-undang keluarga Islam. Mereka menggunakan istilah reform. Istilah reform. Yang itu pun suatu istilah yang kita nak kena kaji lah apa mereka maksudkan. Apakah reform yang mereka maksudkan itu? Kerana bukan mereka sahaja yang bercakap tentang reform, ramai orang bercakap tentang reform. Jadi apakah mereka maksudkan dengan reform terhadap undang-undang keluarga Islam, Islamic Family Law itu? Jadi menurut para penggerak Musawah, Musawah ini adalah merupakan hasil dari tuntutan yang berterusan dan semakin meningkat, mereka kata, dari para aktivis wanita untuk menyuarakan isu-isu wanita Islam dari dalam kerangka agama. Itu mereka maksudkan dengan feminisme Islam, maknanya nak memperjuangkan feminisme tapi menggunakan kerangka agama. Tetapi mengambil perspektif berasaskan hak, from within a religious framework but using a rights-based perspective. Pendekatan yang berasaskan kepada hak. Pendekatan ini dianggap wajar oleh para pendukungnya setelah mengambil kira penentangan dan kecaman ataupun demonizing kumpulan-kumpulan Islam dan pihak berkuasa agama aliran tradisional. Jadi setelah mereka cuba memperjuangkan feminisme sebagai mana diperjuangkan di barat, dan mereka dapati perjuangan mereka itu tidak mendapat sokongan daripada umat Islam, tidak mendapat sokongan daripada kumpulan-kumpulan Islam, pihak berkuasa agama. Bahkan mereka dikecam kerana membawa ideologi dan pemikiran asing ke dalam Islam. Maka mereka mengubah strategi. Mengubah strategi dengan membuat suatu gerakan yang menggunakan nama Islam.
menggunakan bahasa-bahasa Islam, istilah-istilah Islam. Menggunakan istilah tajdid umpamanya. Atau reform. Untuk menyuarakan isu-isu wanita daripada dalam. Ini adalah merupakan percubaan baru mereka. Sejauh mana mereka akan berjaya, yang ini bergantung kepada sejauh mana kita memahami apakah yang mereka kendaki itu, dan sejauh manakah apa yang mereka kendaki itu boleh diterima dan selaras dengan kehendak Islam. Secara asasnya macam mana pemikiran mereka ni sebenarnya, Cik Asam? Ya. Kalau kita lihat kepada asas berdasarkan apa yang mereka nyatakan dalam kerangka kerja tindakan musyawarah. Jadi kita baca dahulu. Jadi mungkin pada minggu akan datang kita akan mengkritik satu persatu apa yang mereka nyatakan ini. Saya sebutkan di sini. Mereka berkata bahawa pertama, ajaran Islam, ajaran Al-Quran, matlamat syariah ataupun maqasid syariah, piawai sejagat hak asasi manusia, hak dasar dan perlindungan perlembagaan, serta realiti kehidupan kita dalam abad ke-21. Ini asasnya. Semua tuntutan yang berkaitan dengan hubungan antara wanita dan lelaki Islam, baik dalam lingkungan umum ataupun pribadi, adalah berlandaskan prinsip dan amalan yang berpegang kepada kesaksamaan, kesetaraan, dan keadilan. Jadi, sebarang bentuk hubungan di antara lelaki dan wanita, sama ada secara pribadi ataupun umum, prinsipnya adalah prinsip kesaksamaan, kesetaraan, dan keadilan. Ini masih terlalu umum. Apa yang dimaksudkan dengan kesaksamaan? Apa yang dimaksudkan dengan kesetaraan? Apa yang dimaksudkan dengan keadilan? Ini kita nak kena minta penjelasan. Yang kedua, semua umat Islam mempunyai hak dan tanggungjawab yang saksama untuk membaca teks agama serta melibatkan diri untuk memahami perutusan Allah dan berlaku adil dan saksama untuk kebaikan umat manusia dalam keluarga, masyarakat dan negara. Ini yang kedua. Semua orang. Tidak ada perbezaan di antara satu sama lain. Semua orang mempunyai hak dan tanggungjawab yang saksama. Maknanya, semua orang boleh jadi qadhi, semua orang boleh jadi hakim, semua orang boleh jadi pentafsir. Untuk membaca teks agama, digunakan istilah membaca teks agama. Jadi, ini pun suatu tanda tanya yang besar. Boleh dipersoalkan. Boleh dipersoalkan. Yang ketiga, kebanyakan undang-undang dan amalan dalam negara-negara Islam tidak adil. Kebanyakan. Dan ketidakadilan itu melemahkan kehidupan harian dan keluarga, terutama wanita. Ini pun dakwaan yang besar. Dan pembuktiannya hendaklah dibuat oleh orang yang melakukan dakwaan itu. Kebanyakan, apa mereka maksud kebanyakan? Dan tidak adil, melemahkan wanita. Jadi ini adalah merupakan perkataan yang boleh dihamburkan secara sewenang-wenangnya tanpa memberikan bukti-bukti secara bertanggungjawab. Kemudian hal ehwal kehidupan manusia saling berubah. Soalan perubahan pula. Dan berkembang. Sama seperti undang-undang dan amalan sosial yang membentuk perhubungan dalam keluarga Islam. Maksudnya apa? Maksudnya undang-undang juga mesti diubah. Jadi undang-undang yang ada sekarang ni sudah lagi mungkin dianggap tidak relevan. Mesti diubah mengikut suasana pada hari ini. Ini nak bawa kepada isu perubahan kerana target dia, matlamat dia nak mengubah syariat, undang-undang. Islam merangkumi kesaksamaan, keadilan, kasih sayang, timbang rasa dan saling hormat menghormati sesama manusia. Dan nilai-nilai ini menyediakan jalan
ke arah perubahan untuk kita. Perkataan perubahan lagi. Jadi masih lagi kabur. Betul kesaksamaan, betul ada keadilan, betul kasih sayang. Tetapi apa maksudnya dengan perubahan? Jadi adakah apa yang diamalkan di dalam syariah itu tidak adil, tidak ada kasih sayang, tidak ada kesaksamaan, maka kita mesti hapuskan dan gantikan dengan undang-undang yang lain. Adakah itu yang mereka maksudkan? Yang keenam, reformasi undang-undang dan amalan untuk kebaikan masyarakat dan kepentingan awam ataupun maslahah telah menjadi sebahagian daripada tradisi undang-undang Islam. Alik pada tradisi pula. Ini pun merupakan kata-kata slogan yang masih lagi kabur dan perlu dijelaskan apa mereka maksudkan dengan itu. Akhir sekali mereka berkata piawai. Ini dalam kerangka kerja, kerangka kerja musyawarah. Piawai hak asasi manusia antarabangsa memerlukan maruah kesaksamaan yang sebenar tanpa diskriminasi bagi semua umat manusia. Kita lihat hari ini kemuncaknya ialah kepada piawai hak asasi manusia antarabangsa. Di situ. Jadi maknanya apa? Maknanya kita faham setakat ini, hatta agama, hatta syariat, semua itu tertakluk kepada piawai hak asasi manusia antarabangsa yang digubal oleh siapa? Barat. Piawai ini ditentukan oleh siapa? Jadi apa yang kita ada di dalam syariat, dalam agama ini hendaklah dipinda, diubah berdasarkan kepada piawai hak asasi manusia. Kerana inilah dasar-dasar ataupun piawaian yang terkini yang menjadi pegangan manusia pada hari ini, yang maju, yang moden, semasa, yang progresif, yang progresif. Jadi mereka sebenarnya nak bawa Islam ke arah itu. Islam ke arah itu seperti yang kita dapat lihat jelas daripada kerangka kerja tuntutan tindakan musyawarah. Jadi setakat itu saja dulu untuk minggu ini. InsyaAllah kita akan cuba berikan reaksi kita terhadap beberapa perkara yang mereka sebutkan di sini di dalam pertemuan kita akan datang. Ya, insya-Allah. Maknanya kita akan berikan juga kritikan-kritikan kepada apa yang telah mereka gariskan ini. Dan betapalah kan kita tengok manusia, sebab itu kita kena ada ilmu yang sangat baik dalam mengenal Islam dan sebagainya kan, Cik Asham kan. Ya, kena ilmu yang cukup, bukan setakat tentang Islam, bahkan juga tentang pemikiran barat. Pemikiran barat. Pemikiran falsafah barat yang menjadi ancaman terhadap pandangan alam Islam. Menjadi ancaman terhadap pemikiran kita pada hari ini. Baik. Jadi banyak pemikiran asing itu datang daripada barat. Tapi kalau kita tidak memahami dasar-dasar pemikiran barat, maka mungkin kita akan terpengaruh, terpedaya dengan pemikiran mereka itu dan terkeliru tentang hakikat sebenar agama kita. Baik. Untuk tak keliru kena ada ilmu. Macam kata Encik Asham tadi, kita kena ada ilmu agama, kita kena ada ilmu semasa juga supaya kita dapat membandingkan dengan cantik dan baik. Situ kena letaknya keadilan kan Encik Asham. Maksudnya keadilan kita letak sesuatu tepat pada tempatnya. Apa pun terima kasih banyak untuk perkongsian pada hari ini. Sangat mencambahkan kita dengan ilmu, insya-Allah, supaya kita lebih cakna, lebih prihatin dan lebih berwaspada, insya-Allah. Terima kasih banyak untuk pertemuan kali ini. Insya-Allah minggu depan kita akan kritik. Kita akan cari kritikan untuk asas pemikiran dan juga gerak kerja musyawarah ini. Kita akan kongsikan minggu hadapan untuk anda teruskan bersama kami. Terima kasih sekali lagi pada Encik Asham. Bertemu lagi minggu depan, insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Misteri di pesisir kalamu, ingin ku sematkan, menghiasi dada kehidupanku. Lalu terang destinasi abadi di hujung langkahku. Kau inspirasi jiwa nan suci, ingin ku terus selami. Di dasar dirimu kilau cahaya mutiara putih, menyinar ke dalam jiwa nan gelap gelita. Di dasar dirimu kerang indah, halus penuh seni, meneguh perjuangan kebenaran, hikmah pekerti. Di dasar dirimu kilau cahaya mutiara putih, menyinar ke dalam lubuk jiwa nan gelap gelita. Di dasar dirimu karang indah, halus penuh seni, meneguh perjuangan kebenaran, hikmah pekerti. Kau inspirasi jiwa nan suci, ingin ku terus selami. Kau inspirasi permata hati, ingin ku terus dekati. Kau inspirasi walau kau pergi, namun kau tetap di sini. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Hari ini saya nak kongsikan kenapa anda perlu perbaharui insurans dan cukai jalan dengan portal otek.my, otek.my. Otek.my memperkasakan insurans patuh syariah. Otek.my telus. Otek.my adalah portal pertama di Malaysia yang paparkan semua harga takaful kenderaan untuk anda pilih serta menawarkan diskaun dan ribat tunai. Ada bengkel panel takaful di seluruh negara dengan bantuan kecemasan 24 jam walaupun rosak di rumah. Mudah. Selesai perbaharui insurans, cukai jalan pun dihantar ke rumah. Otek.my. Mudah dan murah. Klik, klik, klik. Rotek sampai rumah. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Pakej combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk pada terma dan syarat. Hari tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Kemunculan mata wang kripto mengubah ekosistem kewangan dunia. Ia berpotensi menjadi alternatif kepada sistem kewangan sedia ada, malah mampu menggugat ekonomi, sosial, teknologi, perundangan dan bidang lain. Fahami jenis, sifat dan fungsi wang ini dalam buku terbitan baharu IKIM, Islam dan Mata Wang Kripto. Dengan harga RM45 sahaja, anda boleh dapatkan di ikimniaga.my dan Shopee. Hubungi 03 6204 6388 atau 389 untuk maklumat.